Seterusnya saya menjemput Datuk Isa bin Abdul Hamid. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat sedia maklum bahawa urusan pengisian kekosongan jawatan di Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA adalah bergantung kepada permohonan pengisian jawatan yang dibuat oleh JAKWA kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Untuk makluman Yang Berhormat, kekosongan perjawatan yang berlarutan dan tidak diisi dan tidak dapat dilaksanakan, antara faktor adalah kerana Perintah Kawalan Pergerakan ketika itu dan juga sekatan-sekatan ketika pandemik. Walau bagaimanapun Yang Berhormat, pada masa ini urusan temuduga sedang dilaksanakan semula oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Berdasarkan rekod sehingga 30 September 2021, SPA telah selesai membuat pengisian 5 jawatan pada tahun 2020 dan 6 jawatan pada tahun 2021, manakala 2 jawatan lagi dalam tindakan SPA. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Yang Dipertua, perkhidmatan penyampaian JAKWA tidak terganggu dan tidak terjejas prestasinya memandangkan program pembangunan orang asli ini melibatkan pelbagai agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga KPLB di mana JAKWA terletak. Tuan Yang Dipertua, bagi menjawab soalan kedua pula, pada masa ini Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang dalam penelitian dan perbincangan bersama dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia JAKWA untuk memperkasakan dan mengukuhkan struktur organisasi serta perjawatan di JAKWA. Satu pertemuan akan diadakan di antara pihak Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Ketua Pengarah JAKWA bermula 16 Disember 2021 Yang Berhormat. Ia akan disusuli dengan perbincangan lanjutan serta bengkel-bengkel kajian bagi melihat perkara ini, bagi mempertingkatkan lagi perjawatan JAKWA. Kajian akan melibatkan perwujudan seksyen dan unit baharu, naik taraf jawatan, perwujudan jawatan baharu dan pindah butiran perjawatan, penjenamaan semula dan pewujudan sektor baru serta mengambil kira dasar-dasar semasa kerajaan yang berkaitan dengan pembangunan orang asli sebagaimana yang digariskan dalam Rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan tambahan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Mohd Menteri. Saya melihat isu JAKWA di akar umbi sangat serius, terutamanya di peringkat daerah. Kenyataan banyak isu dapat diatasi, saya rasa agak kontra. Seperkara saya lihat ialah baru-baru ini ada aduan JAKWA daerah tidak ada staf yang menunggu sehingga pejabatnya ditutup pada hari bekerja. Dia ini menjadi kesukaran untuk orang kampung membuat aduan dan permasalahan. Sekarang ini terdapat 231 pemaju masyarakat berstatus kontrak di JAKWA. Adakah kementerian bercadang untuk menyerapkan ke jawatan kekal? Mohon pandangan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Dipertua. Yang Dipertua, sehingga kini ada seramai 241 kaki tangan kontrak berkhidmat di JAKWA. Dalam usaha mengupayakan fungsi JAKWA terutama di peringkat daerah untuk memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan berkualiti kepada masyarakat orang asli, kerajaan sentiasa mengkaji keperluan JAKWA tertakluk kepada dasar peraturan semasa yang berkuat kuasa Yang Berhormat. Cadangan untuk menyerap kaki tangan kontrak adalah berdasar kepada kekosongan jawatan dan syarat skim perkhidmatan yang berkuat kuasa oleh pihak berkuasa melantik. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan tambahan? Soalan lain? Okey. Yang Dipertua, izin soalan tambahan. Boleh. Terima kasih Yang Dipertua. Saya memohon Timbalan Menteri menjelaskan apakah mekanisme yang digunakan oleh SPA Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dalam memastikan jumlah permohonan dan tawaran kerja, supply and demand kepada masyarakat orang asli dalam perkhidmatan awam yang memuaskan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Dipertua.
SPA dan JP mereka telah ada sistem yang sedia ada yang diguna pakai dan ternyata ianya efisien dan membantu membawa masuk penjawat-penjawat awam di dalam sistem, tetapi yang berhormat, cabaran untuk menguruskan pengambilan orang asli ke dalam perkhidmatan awam ada beberapa. Ini adalah cabaran-cabarannya seperti kekurangan calon yang berkelayakan, taraf pendidikan yang harus dipertingkatkan lagi dan masih rendah, tidak memenuhi syarat perjawatan yang telah ditetapkan, walaupun pihak berkuasa melantik telah menetapkan syarat khas yang memberi keutamaan kepada calon orang asli berbanding calon-calon yang lain. Dan RMK 12 telah memutuskan supaya satu pelan pembangunan komprehensif masyarakat orang asli digubal, dan kajian ini mungkin mengambil masa sekitar 6 bulan. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih. Jemput Tuan Anam. Okey, terima kasih. Saya dimaklumkan ada sekitar 700 lebih mahasiswa asli di universiti, dan saya jangkakan dalam 200 orang akan keluar setiap tahun. Mengapakah tidak kerajaan mengambil lepasan-lepasan orang asli ini ke dalam JAKUA? Kerana setakat ini orang asli cuma lebih kurang 17% saja dalam bilangan daripada bilangan staf JAKUA yang lebih kurang hampir 1,000. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rahmat. Satu cadangan yang baik, dan saya yakin kerajaan telah melihat perkara ini. Semestinya satu juga kesedaran di kalangan orang-orang asli juga untuk mungkin selain mungkin mereka melihat juga bahagian swasta untuk membabitkan diri di dalam ruang pekerjaan tersebut, tetapi dalam masa sama jaminan pekerjaan di peringkat kerajaan itu nampak lebih baik dan tersusun dan menjaminkan masa depan juga. Jadi insya-Allah kita boleh fikirkan perkara ini dan dibawakan perkara-perkara di mana tambah nilai atau tambah baik kepada pengambilan anak-anak orang asli yang jadi graduan-graduan di peringkat IPTA dan juga IPTS. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Mastura binti Tan Sri Datuk Muhammad Yazid di atas jawapan tadi.